Jadi kalau kita beriman agama berpegang pada ini, kita dipanggil muslim moderat. Kalau tidak, kita dipanggil sebagai teroris. Contoh, ditanya lagi soalan berkenaan tentang isu apa itu kebebasan beragama. Isu kebebasan beragama. Adakah ada di sana pengecualian dalam isu kebebasan beragama? Dalam agama kita Islam, siapa yang belum masuk Islam dia masuk. Siapa yang cuma dalam Islam dia akan dihukum. Itu kita punya prinsip. Ulama tak pernah khilaf dalam masalah ini. Tapi orang muslim moderat yang dibawa suatu perbincangan yang pelik-pelik berkenaan tentang isu murtad. Kan mereka mengatakan bahawa murtad adalah perbuatan pribadi, nanti dihukum oleh Allah SWT dalam neraka sana. Dekat dunia dia terpulang. Dia membaca Al-Quran la ikrah ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini sebenarnya itu. Dan memang bahaya dengan fatwa yang seperti ini. Ulama khilaf berkenaan tentang hukum terhadap orang murtad. Jadi orang yang murtad adakah dia akan dibunuh ataupun akan ditakzir? Takzir maksudnya penjara itu ada maaf untuk hukuman. Ulama khilaf pada dua pandangan. Sama ada dihukum bunuh ataupun dihukum takzir. Tetapi tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahawa tidak dihukum. Yang muslim moderat ini pergi kepada beragama ini adalah merupakan satu kebebasan. Jadi maknanya siapa yang masuk Kristen masuk Islam pun boleh. Tak ada masalah pun. Tak ada hukuman apa-apa. Dia bertanya kepada kita persoalan. Kalau sekiranya ada Muslim yang menerima bahawa orang Islam boleh keluar masuk Kristen, orang Kristen boleh keluar masuk Islam, dan tak ada apa-apa sekatan dan juga undang-undang begitu, maka inilah namanya Muslim moderat. Kalau sekiranya kita kata orang Islam kalau keluar daripada Islam akan dikenakan hukum sama ada bunuh atau takzir, maka itu dianggap sebagai Muslim teroris. Dan dianggap sebagai pengganas. Jadi begitu. Tapi kita tengok kat sini sekarang, sebahagian daripada orang Islam dia dah mula keliru dalam masalah ini. Dalam masalah yang pada saya adalah bukan benda itu asas dalam agama kita ini, iaitu berkenaan tentang hukum murtad. Apa hukum murtad? Apa hukum murtad? Hukum murtad ulama khilaf dulu saja. Sama ada dulu ataupun ditakzir. Takzir itu maksudnya kalau pemerintahan nak penjara boleh, nak penjara dalam rumah boleh, nak apa boleh. Jadi maknanya itu saja. Tapi tak ada ulama kata tidak dihukum. Yang ayat yang mereka baca la ikrah ini tidak ada paksaan dalam agama. Dan mereka mengatakan bahawa tidak ada paksaan dalam agama. Saya dengar dan sebahagian daripada cendekiawan Arab tersebut ini. Dia kata la ikrah ini tidak ada paksaan dalam agama, menunjukkan bahawa orang Islam kalau nak keluar masuk agama lain pun tak apa. Tak ada hukuman di dunia. Sebab Allah tak paksa seseorang dalam masalah agama. Kemudian ditanya oleh sebagai orang Islam ditanya, bukankah ada hadis matbad dalam lidah umat kunduh, sesiapa yang membuka agamanya maka hendaklah dibunuh. Menuduh kepada agama Islam, keluar daripada agama Islam. Ada hadis sahih tak? Bagaimana Rasulullah SAW menyebut dalam hadis layak ini dan memilih Muslim tidak salah, tidak halal darah seorang Muslim kecuali apabila dia melakukan salah satu daripada tiga perkara. Asal buzani, iaitu orang yang dah berkahwin yang berzina. Kemudian nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, maka dia akan dijatuhkan hukuman Islam. Yang ketiga adalah dinihi al-mufariqu jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang memecah belah akan persatuan orang Islam. Ada hadis sahabat. Jadi dia kata apa? Ulama Muslim moderat ini dia kata apa? Dia kata ayat Al-Quran adalah ayat Al-Quran. Hadis itu adalah hadis. Apabila bertentangan ayat dengan hadis, maka dalam Al-Quran dan tolak hadis. Ini metodologi yang cukup salah dalam usul. Kita tak pernah ulama usul kata ini. Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanbal ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Maliki dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa termasuk dalam kaedah usul dalam mazhab Sunnah wal Jamaah, ayat Al-Quran boleh ditafsirkan oleh hadis, boleh ditafsir oleh hadis, boleh ditafsir, maknanya diperjelaskan oleh hadis dan boleh segala-galanya. Dia bukan isu pertempuran. Tapi sebenarnya adalah merupakan suatu isu tawafuk. Kita tafsirkan Quran dengan hadis. Cuma itu ulama kata la ikrah ini maksudnya tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi kalau sekiranya kita kena hadis yang berat, maknanya kalau sekiranya orang Islam nak keluar dari Islam dia mesti dihukum. Tapi orang Kristian tidak boleh dipaksa masuk Islam. Jadi orang gabungkan antara Quran dan hadis. Kalau orang kata bila bercampur antara Quran dan hadis, maka bukan antara hadis. Tak benar ulama kata begitu. Tetapi di sini berlaku kekeliruan yang cukup dahsyat dalam isu ini. Sebab apa? Sebab kita ini di
dia dianggap sebagai pelik. Sebab di sini yang satu asalkan daripada barat, dan mereka pergi ke satu arah, iaitu mereka cuba untuk mewujudkan satu suasana di mana orang Islam berlari daripada pegangan asasnya, kemudian diputar-putar Islam dibuat dalam bentuk yang baru, sehingga akhirnya orang yang mengamalkan Islam yang asal itu kan dianggap sebagai teroris atau dianggap sebagai pengganas dan ikut janji. Contoh lagi soalan, saya tak baca sekali, saya baca sebahagian. Contoh lagi macam, adakah negara Islam wajib melaksanakan syariat? Wajib melaksanakan syariat. Dan adakah di sana peruntukan, peruntukan kepada non-Muslim dalam undang-undang syariat? Dulu kan kita bincang, panjang kita bincang di sini kan, adakah hukuman hudud ataupun jenayah dalam Islam ini khusus untuk orang Islam sahaja? Dan memang ada dalam sebahagian daripada orang Islam yang hudud hanya untuk orang Islam sahaja. Saya membawa nama, saya belajar kat Mesir lah. Tak pernah langsung dengar ada ulama di Mesir, dan juga profesor-profesor di Mesir, dan tidak pernah ada dalam mana-mana kitab keluar setakat yang saya baca bahawa ada yang dipanggil sebagai undang-undang untuk orang Islam dan ada yang dipanggil undang-undang untuk bukan Islam. Jadi maknanya hudud hanya untuk orang Islam, yang orang bukan Islam dirujuk kitab mereka masing-masing. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar. Tetapi kenapa akhirnya sekarang popular pandangan yang mengatakan bahawa hudud hanya untuk orang Islam? Maknanya jenayah Islam ni, jenayah Islam ataupun undang-undang Islam ni hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam apa dia punya undang-undang? Apa dia punya undang-undang? Jadi adakah dia akan balik kepada hukum Taurat dia ke, hukum Injil dia ke? Kalau itu dibalik kepada apa? Kita berbeza. Kalau bukan dibalik kepada apa? Kepada falsafah apa tu? Dia punya bertemu Buddha. Kalau seperti Confucius, dia nak balik kepada apa? Jadi akhirnya di mana undang-undang untuk orang bukan Islam ni? Kalau sekiranya kita kata undang-undang Islam itu hanya untuk orang Islam. Jadi di sini sebenarnya satu benda dah diasap kepada kita sampai akhirnya orang Islam sendiri mengatakan bahawa undang-undang Islam hanya untuk orang Islam. Tapi orang-orang bukan Islam ni nak buat undang-undang. Boleh terima tak? Satu negara ada 2 undang-undang, atau 3 undang-undang, ada 4 undang-undang. Orang Kristian kalau berzina hukum dia lain, orang Hindu kalau berzina hukum dia lain, orang Islam kalau berzina hukum dia lain. Tak pernah berlaku. Cuma di situ, kalau sekiranya kita meneliti lebih detail kepada Nabi, contoh, pernah Nabi apabila seseorang Yahudi melakukan kesalahan, dia kata rujuk kitab kamu. Ulama kata apa? Kenapa Nabi suruh rujuk kitab dia? Kerana kitab dia dalam hukuman masalah itu sama macam undang-undang Islam. Dan kalau kita melihat, kita melihat sejarah Rasulullah SAW, dia tak beza antara pencuri Yahudi, dia tak beza dengan pencuri Islam. Hukumannya adalah merupakan satu hukum yang sama. Jadi di sini dia takrifkan bahawa Muslim moderat adalah merupakan Muslim yang menerima dan bahawa dalam negara Islam tidak wajib melaksanakan syariat, dan dalam negara Islam undang-undang syariat tidak terkena kepada non-Muslim. Kalau sekiranya kita kata undang-undang Islam terkena kepada non-Muslim, dan maka pada masa kita dianggap sebagai pelik, kita dianggap sebagai ganti. Jadi ini contoh-contoh yang berlaku. Contoh lagi macam non-Muslim yang majoriti di negara Islam, di mana Muslim yang majoriti. Jadi dari segi hak sama ke atau tak sama? Non-Muslim ni hak sama atau tak sama? Dia tanya lagi soalan lain. Bolehkah non-Muslim yang majoriti di negara yang Muslim majoriti yang memegang pos-pos politik tertinggi? Kalau sekiranya kita kata boleh, maka kita Muslim moderat. Kalau sekiranya kita kata tak boleh, maka kita Muslim teroris. Dari segi hukum Islam, dan kalau sekiranya kita tengok hukum Islam, bolehkah non-Muslim memegang ataupun pegang satu jawatan politik tertinggi dalam negara? Bacalah kita mana? Akab Subhaniyah ke, Mawardi ke, kita hafal ke baca lah. Kita ingat ke, kita itu niat semua itu kita baca. Ada tak ulama yang mengatakan bahawa orang bukan Islam dalam negara Islam boleh pegang jawatan tertinggi? Jawatan tertinggi ini sama ada Perdana Menteri, di Perdana Menteri ataupun apa juga jawatan. Ada setengah kita mereka dipanggil jawatan tertinggi sebagai satu jawatan yang ditentukan sebagai wilayah ammah. Wilayah ammah maksudnya satu jawatan yang dia boleh paksakan pandangannya kepada orang ramai. Itu dipanggil wilayah ammah. Ulama sebut apa tentang wilayah ammah? Wilayah ammah adalah merupakan satu jawatan syarat nomor 1 mesti Muslim. Syarat nomor 1 mesti Muslim.
panggil sebagai wizarah tanfiz. Ada juga istilah wizarah tafsir. Wizarah tanfiz maknanya orang yang melaksanakan terus politik, siasat dan sebagainya. Syarat nombor satu mesti Islam. Baca dah kita apa pun. Baca kita apa pun. Bila kita masuk sampai kepada ciri pemimpin, contoh macam Imam Mawardi dia tak berbelas-belas syarat. Nombor satu syarat dia adalah Muslim. Kalau sekiranya kita ingin Taimiyah, syarat nombor satu adalah Muslim. Dia tak boleh bagi kepada non-Muslim jawatan tertinggi. Jangan tinggi tak boleh bagi. Kalau sekiranya kita tengok Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah dia ketat dalam masalah. Wizarah tanfiz. Wizarah tanfiz pun dia tak bagi. Masa satu jawatan yang biasa, satu jawatan bukan jawatan politik pun, satu jawatan yang biasa. Ini tanya pernah ditanya berkenaan tentang satu hukum. Satu hukum berkenaan tentang melantik seseorang yang bukan Islam untuk memegang isu-isu ataupun memegang urusan-urusan pentadbiran kewangan. Bukan jadi menteri. Untuk memegang urusan pentadbiran kewangan. Jadi kita tak boleh. Dia berpandukan kepada satu hadis berkenaan tentang kisah Khalid bin Walid dengan kisah Sayyidina Umar. Di mana Sayyidina Umar ketika mana dia menjadi khalifah, Khalid bin Walid pada masa itu duduk di Bumi Syam. Di Bumi Syam pada masa itu, Bumi Syam di Bumi Syria, Suriah, Palestina dan sebagainya. Di Bumi Syam pada masa itu tidak ada orang Islam yang pandai mengurus kewangan. Lalu Khalid bin Walid menulis surat kepada Sayyidina Umar. Menulis surat kepada Sayyidina Umar dan dia kata dia nak lantik seorang Kristian untuk pegang urusan kewangan. Nanti seorang Kristian. Inna fi Syam kadiban nasraniyan la yakumu al-kharaj illa bihi. Disebut oleh Khalid bin Walid. Dan dia kata bahawa di Bumi Syam ini ada seorang Kristian yang mahir. Kadiban nasraniyan maksudnya seorang Kristian yang pandai mengurus kewangan. Yang di mana dia kata urusan kharaj, urusan pendapatan negara ini tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengan dia yang takbir. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar di mana surat itu dipendek. Dia kata la tastahmil. Jangan sekali-kali kamu nanti. Kali awalnya tak pasti. Itu dia kata. Illa walihi ta'alwan. Kalau sekiranya kita tak nantinya, kalau sekiranya kita tak nantinya, habis semua harta ini. Mana urusan harta ini habis semua sekali. Dia kata lagi dia apa? Dia kata la tastahmil. Jangan sekali-kali kamu nanti. Kali awalnya tak pasti juga. Itu dia yang nak nanti. Ditulis oleh Sayyidina Umar balik kepada Khalid bin Walid. Dia kata mata nasrani wassalam. Anggaplah bahawa orang Kristian itu sudah mati. Wassalam. Jadi maknanya anggap macam orang Kristian tak ada. Nantilah orang Islam tak pandai. Lalu Ibn Taimiyah dia kata apa? Ibn Taimiyah kata yang berkenaan tentang orang bukan Islam bukan urusan pentadbiran. Bukan jadi menteri, bukan jadi Perdana Menteri. Dia kata apa? Dia kata apa tu? Berkenaan tentang pelantikan orang bukan Islam untuk pegang jawatan-jawatan pentadbiran. Dan Ibn Taimiyah kata, dia kata apa? Dia kata wal qalilu minal halal. Wal qalilu minal halal. Halal yang sedikit. Halal yang sedikit yubarak fihi akan diberkati. Wal kasirul haram dan juga wal haram wal kasir perkara haram yang banyak yadhhab wa yaqulullah akan hilang dan juga akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi begitu. Disebut dalam kata-kata yang boleh kita cuba kita tengok fatwa atau hukum yang disebut begitu oleh Ibnu Taimiyah. Bal istimal man lahu min kifayah anfa' min muslimin fi dinihi wa dunyahu. Bahkan melalui orang yang kurang dari segi kelayakan, ni mana tak pandai sangat. Orang yang kurang dari segi kelayakan yang dibandingkan dengan orang bukan Islam, anfa' lil mu'minin, lebih bermanfaat bagi orang-orang beriman fi dinihi wa dunyahu, dalam urusan agama mereka dan juga dalam urusan dunia mereka. Wal qalilu minal halal. Halal yang sedikit, halal yang sedikit yubarak fihi akan diberkati. Wal kasir haram dan wal haram kasir dan juga haram yang banyak yadhhab wa yaqulullah akan musnah dan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pandangan Taimiyah. Ini pandangan Taimiyah. Cuma ada satu pandangan yang pelik saja kepada Imam Mawardi yang mengatakan bahawa boleh dilantikkan Muslim sebagai wizarah tanfiz. Mana boleh dilantikkan Muslim untuk menguruskan urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan tertentu ataupun kita kata wizarah tanfiz macam menteri, dia tak ada kuasa penuh, dia punya kuasa pada bidang tertentu saja. Pada bidang tertentu saja. Jadi ini boleh berdasarkan kepada pandangan Mawardi. Tetapi kalau ikut pandangan Imam Juwaini, dia kata apa? Dia kata pandangan ini adalah merupakan satu pandangan yang cukup pendek. Tetapi itu pun kalau sekali kita ambil pandangan Mawardi pun, Imam Mawardi dia kata apa? Dia kata menteri bukan Islam. Menteri bukan Islam yang disebut
mesti dilantik oleh Perdana Menteri ataupun oleh Khalifah. Dia bukan dilantik oleh rakyat. Bukan dilantik oleh rakyat. Dia mesti dilantik oleh Khalifah. Khalifah yang lantiknya dan Khalifah boleh pecat. Khalifah yang lantiknya dan Khalifah boleh pecat. Dalam sistem kita di Malaysia ni, dia bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Tapi dalam sistem kita, dia diundi oleh rakyat. Lepas tu orang jadi menteri. Dia akan untuk sampai ke situ. Dia itu ada satu pengundian yang umum. Bersama-sama boleh undi. Jadi kita nak balik kepada persoalannya. Persoalannya di sini adalah satu pertanyaan bertanya kepada kita, iaitu dalam negara majoriti Muslim, di mana di sana terdapat non-Muslim yang majoriti, adakah non-Muslim majoriti mempunyai hak yang sama seperti Muslim yang majoriti? Dan kemudian, adakah non-Muslim yang majoriti mempunyai hak untuk pegang kuasa politik tertinggi dalam negara majoriti Muslim? Kalau kita kata dia, itu adalah Muslim moderate pada pandangan barat. Kalau kita kata tidak, maka itu adalah teroris. Jadi cuba bayangkan sebenarnya kita bertanya soalan-soalan itu. Akhirnya kita memang kategorikan ramai orang Islam mereka jadi teroris. Sebab kita tahu terima semua tu. Kita tahu terima semua. Jadi begitulah soalan-soalan. Jadi di sini kita balik kepada persoalan ataupun perbincangan kita kena tentang kajian dan cooperation, iaitu membina jaringan Muslim moderate. Jadi Muslim moderate adalah merupakan satu istilah yang dicipta pada tahun 2007 oleh orang Amerika, oleh orang Barat untuk melabelkan satu kumpulan manusia yang menerima 11 sifat, 11 sifat yang kita anggap sebagai 11 sifat yang bertentangan dengan agama kita. Jadi kelompok ini adalah salah kelompok yang cukup untuk diwujudkan di negara-negara Islam. Kalau sebenarnya kita tengok kat Malaysia, kenapa kita berbalah pada isu-isu yang dalam asas? Contohnya, kan pernah kita hukum murtad. Masa bila dalam sejarah Islam orang pernah konfis tentang isu murtad. Dan kenapa sekarang orang sebut konfis? Kan murtad ini dibunuh ke tadi? Yang dihukum ke atau tak dihukum? Atau murtad ini adalah bukan satu kumpulan manusia yang akan diazab saja di akhirat, di dunia dan hukuman. Kenapa kita bincangkan perkara itu asalnya? Kerana sekarang kita diasah untuk menerima nilai-nilai sebab ini. Kerana apa? Kerana bila kita menerima nilai ini, apa saya Islam? Kenapa dalam isu LGBT contoh? Isu homoseks, apa tu seks jenis, kemudian begitu juga zina suka sama suka. Kenapa sebab tu orang Islam boleh bincang bahawa itu bukan jenayah? Zina suka sama suka ni adalah suka sama suka saja. Ini bukan jenayah, ini tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum. Tapi orang Islam sebut itu. Kenapa orang Islam sebut itu? Sebab kita diasah. Diasah supaya akhirnya kita lari daripada ciri sebenar Islam. Zina bukanlah ke mana pun dalam guru, dalam hutan. Kalau sekiranya sampai kepada pengetahuan pemerintah, maka pemerintah akan beritahu. Dia suka ataupun dia tak suka, dia buat sebenarnya ataupun dia dirongkol, dipaksa, semua kena hukum. Yang kena hukum saja tak kena hukum. Tapi lelaki yang merongkol itu kena hukum, lelaki yang suka pun kena hukum, perempuan pun kalau rela pun dia kena hukum. Dan hukum ni adalah satu hukuman yang berat dalam kahwin dan merasai persetubuhan yang halal, dan maka dia akan direjam sampai mati. Sekarang orang kata mereka sampai mati pun orang kata dah satu yang boleh. Mana mereka sampai mati itu satu hukuman yang macam orang kata terlalu tidak bertamadun. Orang dah bincang tentang isu sempat dalam isu radikal, orang perempuan yang minum arak yang tak faham. Kerajaan dengan tukang hukuman sempat, pada masa itu mahkamah dengan tukang hukuman sempat. Tapi kenapa orang ramai tiba-tiba tak mahu hukuman sempat itu dijatuhkan? Dia sendiri dah setuju untuk disebut. Dia sendiri dah setuju untuk disebut. Tapi orang kata jangan sebab apa? Sebab dia perempuan. Kalau sebab itu diskriminasi kepada wanita. Kenapa orang Islam mula bercakap bahawa sebab terhadap seorang peminum arak wanita adalah diskriminasi kepada wanita? Kenapa orang Islam mula bercakap ini? Kerana kita dah mula lari daripada nilai sebenar ataupun dah mula lari daripada rujukan sebenar dalam agama kita. Disebabkan oleh askan untuk wujudnya satu kumpulan manusia yang lain yang tidak lagi berpegang kepada nilai-nilai agama kita yang sebenar. Kalau contoh lagi, kalau sebenarnya kita bincang lagi berkenaan tentang isu-isu kenegaraan, saya minta maaf, mungkin saya sedikit tapi saya sebut dengan contoh yang mudah. Contoh kewarganegaraan dalam negara Islam. Ada berapa taraf kewarganegaraan dalam negara Islam?
datang juga orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Islam. Dia orang yang duduk di Madinah, dia kena bersetuju dengan beberapa konsep negara. Dia kena setuju dengan beberapa prinsip. Dan apabila mereka melanggar, mereka akan diadab. Sama macam yang berlaku kepada Yahudi Bani Quraizah, sama macam yang berlaku kepada Yahudi Bani Nadir, sama yang macam yang berlaku kepada Yahudi Bani Quraizah. Mereka mengkhianati perjanjian kontrak. Kontrak kewarganegaraan, maknanya mereka kena bersetuju untuk mempertahankan Madinah. Mereka tidak boleh khianat. Mereka tidak boleh berzina dengan seorang muslimah. Kerana dia rampak itu semua kena halal. Yahudi Bani Nadir, apa dia punya kesalahan? Yahudi Bani Nadir kesalahannya adalah dia mengaibkan seorang muslimah di pasar. Dia halal. Satu kumpulan manusia itu dia halal. Yahudi Bani Quraizah, apa yang dia buat? Dia campak, nak campak batu di atas kepada Rasulullah SAW. Apa satu kumpulan Yahudi itu dia halal. Yahudi Bani Quraizah, apa yang dia buat? Dia bersekongkol dengan kafir Quraisy dalam perang Khandaq. Apa yang dia halal? Jadi maknanya ada warga negara disebut sebagai warga negara kontrak. Dan semacam kita kata dalam negara Islam ada dua warga negara. Orang Islam menjadi warga negara secara otomatis. Orang bukan Islam dia mesti jadi warga negara dengan kontrak. Ini sebab itu kalau sekali kita sebut dalam negara Islam dia ada dua taraf kewarganegaraan. Dia ada satu kelas satu, satu lagi kelas dua. Kan orang kata sensitif, orang kata tak. Ya, dengan Muslim sama saja hak Indonesia ni. Ya, sama saja hak Indonesia. Sebab apa? Sebab dia adalah merupakan manusia. Jadi oleh kerana dia manusia, dia warga negara dia sama hak. Sebenarnya tidak. Dan dalam negara Islam apa yang disebut sebagai Muslim, ada disebut sebagai zimmi. Tapi sekarang orang dah tak cakap about zimmi. Jadi bila disebut zimmi dia rasa sensitif. Ya, contoh macam kita kata orang bukan Islam Indonesia. Ya, dia warga negara kelas satu. Kita tanya soalan itu pun dah jadi sensitif. Betul tak? Yang kita tanya soalan pun dah jadi sensitif. Maknanya sebenarnya kita dah lari daripada ajaran sebenar Islam. Sebab ajaran sebenar Islam adalah orang Islam di Madinah menjadi warga negara Muslim, orang bukan Islam di Madinah menjadi warga negara zimmi, dan mereka ada kontrak. Dia langgar kontrak itu, dia kena halal. Dia akan dibuang ke warga negara. Orang Islam yang berzina, adakah dia halal? Ataupun dibuang ke warga negara? Dia tidak dibuang ke warga negara. Tapi orang Yahudi yang berzina, dia akan dibuang ke warga negara. Tengok piagam Madinah. Jadi maknanya ada dalam sini ada itu. Memanglah. Tapi bila kita kata ada dua warga negara dalam negara Islam, orang kata sensitif. Ini orang kata sensitif. Puncanya kerana apa? Kerana kita diasah sampai ke peringkat kita lupa kita punya rujukan sendiri dalam isu-isu yang disebut sebagai isu kenegaraan, dalam masalah kepimpinan, dalam masalah perjawatan dan semua. Contoh sekarang orang cuba untuk menghidupkan wilayah raya demokrasi. Demokrasi pemilihan ada dalam Islam. Saya tak nak. Ada setengah konsep demokrasi pilihan raya ini bertepatan dengan syurah. Tetapi sebagai ketepatan pun. Sebagai ketepatan. Sebab itu kalau kita nak amalkan demokrasi, nak amalkan sistem pilihan raya, dia mesti ikut acuan agama pada. Contoh. Kita mungkin tak fikir begini sebab kita dah hidup dalam benda ini selama 20 tahun. Siapa yang boleh melantik pemerintah? Siapa yang boleh melantik? Siapa yang boleh mengundi? Kita kat sini, siapa-siapa boleh menentukan undi. Umur 21 ke atas, 21 tahun ke atas, dia terus jadi pengundi. Dia mungkin seorang profesor, dia mungkin seorang penagih dia mungkin seorang Muslim, dia mungkin seorang non-Muslim. Jadi siapa-siapa boleh mengundi. Jadi maknanya pemilihan yang dilakukan dalam sistem kita sekarang adakah bertepatan dengan pemilihan yang Islam kehendaki. Islam dia serius dalam salah sifat pemilih. Sebab itu kalau sebenarnya kita tengok politik Islam, dia bincang tentang keahlian untuk jadi pemimpin, dan dia bincang satu lagi aspek keahlian untuk memilih pemimpin. Jadi bukan semua orang boleh pilih pemimpin, bukan semua orang boleh mengundi untuk pemilihan pemimpin. Ini mesti ada syaratnya. Jadi maknanya kita, tapi kita sekarang kita tak fikir langsung dari situ. Sebab apa? Sebab kita dah diasah selama puluhan tahun hingga dengan sistem itu. Sampai kalau sekiranya kita kata sekarang yang boleh mengundi, yang untuk memilih pemimpin di Indonesia mesti orang Islam sahaja. Orang bukan Islam kalau nak pilih, dia boleh mengundi dalam persekitaran dan melantik wakil-wakil dia untuk mewakili kau. Dan dia tidak boleh mengundi untuk sampai ke peringkat jadi pemimpin tertinggi. Kalau kita sebut macam itu saja, kelompok orang kata kita ganti. Orang kata kita ni kuning, orang kata kita ni teroris, dan orang kata kita ni tak mesra dengan manusia semua. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita dah diasah sampai kita jadi macam itu. Itu kita punya masalah. Itu kita punya masalah. Jadi pemikiran seumpama ini sebenarnya
adalah merupakan sesuatu yang biasa supaya hilang kita punya identiti. Last kali kita sampaikan boleh nak mempertahankan apa-apa pun. Kita boleh mempertahankan apa-apa pun. Sebab bila kita cakap sikit orang rasa ni, bila kita kata LGBT tidak boleh, lesbian, seks, semua tak boleh. Orang kata sepatutnya kita kena kesian kepada mereka. Kerana mereka itu dilahirkan bukan untuk jadi itu. Tapi takbir. Saya tanya pakar psikologi. Orang lesbian apa semua ni memang dilahirkan macam itu ke? Dia kata tak. Itu sebenarnya silap rancangan. Silap rancangan. Kita tiba-tiba lahir di situ perempuan. Tak ada manusia lelaki tiba-tiba lahir di situ lelaki. Tapi sebenarnya masalah rancangan. Dia menguruskan rancangan itu dengan cara salah. Sampai akhirnya dia pilih. Tengok lelaki selera, tengok perempuan selera, tengok binatang selera. Punca masalah rancangannya. Dan masalah cara dia mendidik nafsu dia, cara dia mendidik seks, apa itu melalui seks dia. Itu masalah dia, bukan masalah fitrah. Jadi orang pergi sekarang ke arah kesian. Orang dah tak fikir tentang masalah hubungan kalau sekiranya orang berbuat. Jadi kita pun dia asal sampai akhirnya. Akhirnya kita nak kata apa sekarang. Kita nak kata apa kepada LGBT ini? Kita boleh nak kata dia orang yang mesti dihukum, tapi kita mesti kata dia orang dididik. Terima kasih ayah mereka. Saya tak nafikan fungsi dakwah di situ. Saya tidak nafikan. Mana mereka ini perlu didakwahi. Tapi kalau sekiranya dia buat salah, dia mesti dihukum. Kalau lesbian dia ditemui bersalah, dan bersalah, dan mahkamah salib bersalah, hukumlah. Kan orang kata dia hukum kesian. Dia bangsa keadaan. Dia bukan bangsa keadaan. Dia menguruskan lalu seks dengan cara yang salah. Sampai akhirnya dia jadi begitu. Jadi kita dah lari daripada ajaran. Contohnya sekarang ni isu Syiah lah. Orang asal tentang isu Syiah. Orang asal isu Syiah. Syiah ulama bincang tentang isu Syiah. Orang tak kata Syiah Islam. Orang main fatwa tak habis-habis dari sampai sekarang. Orang jual fatwa ke Mahmud, Syekh Mahmud, Syekh Azhar. Syekh Azhar tak ada cerita macam mana dia boleh keluarkan fatwa. Orang tanya satu soalan dia jawab secara umum. Tetapi Syiah, bila dia serujuk kepada Syiah Imamiyah, dia rujuk kepada Syiah Rafidhah, dia rujuk kepada Syiah Alawiyah, dia rujuk kepada Syiah Nusairiyah, tidak ada ulama yang mengatakan bahawa ini adalah kumpulan mazhab dalam Islam. Tak ada. Yang ada itu mungkin orang bincang sikit tentang Zaidiyah. Zaidiyah pun tak nak ngaku mazhab Syiah dah sebenarnya. Dia bergelar diri dia mazhab Zaidiyah. Dia tak panggil dah diri dia Syiah Zaidiyah. Kemudian berapa orang kumpulan ni? Ada sikit saja di Yaman. Jadi bila kita sebut Syiah, maksudnya Syiah Imamiyah. Yang mendominasi Syiah sekarang adalah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ni Islam dengan Islam. Dia bukan mazhab dalam Islam. Dan teman-teman kalau sebut dia bukan Islam pun. Dia mencegah Sayyidina Abu Bakar. Dia mencegah Sayyidina Aisyah. Siapa yang nama Aisyah berada berkaitan memang bermasalah. Siapa nama Abu Bakar berada berkaitan memang bermasalah. Berkaitan memang bermasalah. Dia mencegah semua itu. Orang kata tak, Syiah ini cuma perbezaan mazhab. Mut'ah dalam Syiah itu. Orang kata tak ada orang kata Mut'ah dalam Syiah. Orang kata Mut'ah dalam Syiah ini zaman Nabi pun pernah diamalkan. Jadi khilaf saja. Ulama khilaf saja tentang masalah Mut'ah. Mut'ah Syiah dengan Mut'ah yang pernah diamalkan zaman Nabi beza jauh macam langit dengan bumi. Mut'ah di zaman Nabi yang pernah diamalkan setiap kemudian dimasukkan